من أهلي وأهل هذه الجماعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina hidayatan lisawab. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Allah berfirman yang maknanya fas-solihatu, maka bermula wanita-wanita yang baik, solehah. Itu ialah qanitatun, wanita-wanita yang baik, yang solehah. Hafizatun, wanita yang menjaga dan memelihara dirinya. Lil ghaibi bima hafizallah. Apatah lagi menjaga dan memelihara semasa dia tidak bersama-sama si suaminya. Dia akan menjaga dan memelihara diri mereka semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Benarlah apa yang telah dipermankan Allah dalam Al-Quran ayat ini. Dengan harapan mana tahulah pada pagi Jumaat yang diberkati Allah, yang kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap pada pagi Jumaat ini sejak berpuluh-puluh tahun yang telah lalu sampailah pada hari ini, dan seterusnya lah selagi dunia masih ada. Mudah-mudahan peluang yang terbaik ini akan terus diberi peluang oleh Allah, dan kita sebagai hamba-Nya boleh menerima, beramal selagi hayat masih di kandung badan,
dengan harapan mudah-mudahan apabila kita menjalankan tugas seperti ini, insya-Allah Allah sentiasa menjaga dan memelihara keadaan seluruh dunia. Ya. Allah akan menjaga dan memelihara seluruh dunia apabila kita sebagai hamba Allah, ya, menerima teguran ataupun menjalankan tugas kita untuk berada dalam majlis ilmu dengan harapan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Pendek aja dia, ya. Ihfazillah yahfazka. Apabila kamu memelihara perintah Allah dibuat, larangan Allah dijauhkan, itu namanya ihfaz. Yahfazka, Allah akan menjaga dan memelihara kamu. Ini satu tawaran ataupun kabar berita yang cukup menarik perhatian. Dengan harapan apa yang diingatkan oleh Allah dan diingatkan oleh Rasulullah, kita sebagai hamba Allah sami'na wa ata'na. Maknanya kita sentiasa dengar dan taat. Kita jadikan sebagai panduan kita. Jadi apabila kita menerima teguran ataupun panduan yang diberi oleh Allah dan Rasulnya, itulah di antara keselamatan kita manusia, rezeki kita, kedudukan kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasulullah beritahu tadi, ihfazillah yahfazka. Masya-Allah, ya. Apabila kamu memelihara ini peraturan Allah, Allah akan jaga kamu. Ya, walaupun kata-katanya pendek, ya, tapi sangat luas. Dan kita nak memahami bahasa seperti ini, kita suka berbincang, kita suka bermuzakarah. Ya, peluang yang baik seperti ini kita boleh terima dan mengusahakannya. Contohnya, ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajal abdu faqad istakmala nisfaddin fal fillah fi nisfil baqi. Contoh hadis ini, ya, bukan selalu kita dengar, ya. Lagi-lagi sekali saya ulang, pasal hadis ini jarang kita dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal abdu, apabila seorang hamba Allah, tak kira lelaki perempuan itu, berumah tangga, faqad istakmala nisfaddin, rupanya berumah tangga dalam Islam ini separuh agama. Tengok, ya, separuh agama disempurnakan oleh Allah. Nak memahami faqad istakmala nisfaddin ini bukan mudah tau, ya. Urusan agama separuh
sentiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya lah kalau urusan agama ini, apatah lagi di akhir-akhir zaman ini, banyak penentang-penentangnya. Banyak orang yang tak senang hati kalau agama Islam berkembang lancar, ya. Tapi Allah akan jaga, Allah akan memelihara. Di antara cara Allah nak memelihara tadi, Rasulullah beritahu, iza tazawwajal abdu, apabila kita hamba Allah ini dah sampai masa atau ada peluang kita berumah tangga, ya, kita jangan salahkan kalau ada orang dah tua tak kahwin, tak rumah tangga. Jangan, ini diingatkan, ya. Ada mereka yang diberi peluang oleh Allah tak lepaskan peluang itu. Itu maksudnya, ya. Jangan menghina kepada orang yang ditakdirkan nek bujang sampai tuwek bujang, nek wedok perempuan sampai tua pun tak berumah tangga. Jangan. Islam tak suka begitu, ya. Bagi mereka yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa semoga Allah beri kekuatan kepada mereka, dan jangan menghina. Jangan menghina, ya. Ini bukan itu saja, apa saja. Umpamanya Allah kurniakan kepada kita ni kelebihan, mungkin daripada harta, daripada ilmu, daripada akhlak. Itu ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan berbangga, ya. Kalau kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, umpamanya dari segi harta lah, kita berbangga, itu satu kesilapan yang tidak disedari oleh golongan orang yang seperti ini. Pasal apa? Dengar, pasal apa? Jawabnya, ya. Tuan-tuan cari jawapan, ya. Pasal apa? Mungkin sebelum saya jawab, tuan-tuan masing-masing timbul dalam pemikiran tuan-tuan sendiri, ya. Tapi jawapan yang paling tepat sekali ialah, ini adalah Allahu yarzuqu may yasha. Allah yang mengurniakan. Apabila kita balik kepada Allah yang berkuasa, yang mengurniakan, kita tidak ada berbangga. Walaupun harta yang ada pada kita itu sebanyak mana, seperti Firaun lah. Contoh, ya. Firaun ini di antara golongan manusia yang diberi kelebihan, tapi dia berbangga dengan kelebihan yang mana kelebihan itu dia tak sedar. Bukan tak tahu lagi, tak sedar kalau Allah yang memberi. Kalau kita sama umat Islam lah, ibarat kata, dia tak sedar, dia meyakinkan aku duitnya banyak pasal aku kerja lebih. Lebih kurang gitu, ya. Mungkin tuan-tuan ada macam itu pun, agaknya lah, ya. Pasal aku kerja lebih lah. Aku daripada muda, aku dah kontang kerja sampai ikut umur 40-50 tahun. Duit aku banyak pasal aku banyak kerja. Itu satu kesilapan, ya. Satu kesilapan yang berlaku kepada setengah golongan manusia. Tapi bukan tuan-tuan, tapi takut-takut macam lebih kurang. Diberi ilmu begitu juga, ya. Tapi contoh harta, ya, diberi ilmu begitu juga. Apabila orang Allah kurniakan dia ilmunya melebihi daripada orang lain, pun dia berbangga. Semini sak kampung kok sing puan dia aku dewi. Misal tak cakap tapi hatinya berbisik. Tapi bukan tuan-tuan, ya. Contohnya Wak Leman lah.
Kalau sampai balik madrono aku jadi imam tu, misal kata lah, contoh aja. Tapi bukan balik mana ini. Saya contoh sajalah. Ya. Kalau jadi ketua kampung tu loh, orang sak kampung milih aku jadi ketua kampung. Itu dia berbangga. Padahal sebenarnya Allah yang memilih dia, tapi dia lupa kepada Allah. Ya tak? Biasa gitulah. Ya. Sebenarnya Allah lebih dahulu sebelum kita zahir kat dunia, Allah dah pilih kau besok dihidupkan kat dunia, kue jadi ketua kampung, kue jadi pegawai, misal katalah. Tapi sebenarnya Allah yang telah mengaturkan. Ya. Tapi oleh kerana hati manusia ini dulu lupa kepada Allah, pasal apa dia tak zikrullah. Itu punya ya. Dia tak berzikir la ilaha illallah, itulah di antara timbulnya dalam hati golongan manusia, dia meyakinkan dan dia berbangga pasal aku kerja, aku banyak duit pasal aku kerja. Masya Allah. Padahal kerja sebagai sababiah, yang menentukan ialah Allah. Ya, kita sehat pasal apa? Aku jaga makanan, aku jaga kesihatan. Lupa kepada Allah. Jadi orang yang ahli zikrullah, walaupun duitnya banyak, sihatnya lebih apa saja, tapi la ilaha illallah. Tengok. Cuba cek tuan-tuan dingin masing-masing ya. Bila dia lupa saja kepada Allah, habislah itu. Lebih tepat lagi kalau tuan-tuan baca surat Az-Zuruf ayat ke-36 ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Ini hujah kuat ni. Kalau boleh tuan-tuan jangan sampai tak hafal ayat ini. Ya, hafal, faham, yakin, ya, simpan, amal, ajak orang lain. Maknanya dulu ya, cantik ya. Kalau tuan-tuan dah tak suka baca ini, tak tahu maknanya, tak tahu urainya, jadi bermakna tercebaklah di dalam golongan orang-orang yang zulumat, yang ditegur oleh Allah di mukadimah surat apa? Al-Imran ke apa? Ketanya tuan-tuan. Ya, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumat. Dilupa itu. Ya. Allah lah yang menjadikan apa yang tak nampak zulumat ni, wan nur, dan yang cahaya. Mengapa zulumat? Jamak nurnya cuma satu. Itu mengingatkan apa yang berlaku itu semua datang daripada Allah. Kita sebagai manusia cuma sababiyah saja. Ya. Kita lupa sababiyah itulah yang menyebabkan takut-takut iman kita ditarik balik Allah pasal kita percaya dengan makhluk. Faham tak percaya dengan makhluk ni? Ya. Apabila kita percaya yakin kepada makhluk, inilah la ilaha itu tak dapat memberentas apa yang bergelora dalam hati seseorang itu. Faham bahasa ini? Apa yang menggelora dalam hati seseorang itu apabila la ilaha illallah, dia tidak memahami, tidak menghayati, tidak memahami. Inilah kebiasaannya manusia terperangkap kepada zulumat tadi. Di antara syirik melanda dia dengan tanpa disedari. Masya Allah. Ya. Zulumat di antara yang paling mudah kita nak sampaikan dan pahami apabila manusia tak memahami sesuatu, apa kata-kata itu, ini di antaranya syirik akan melanda dia. Tapi kalau kita yakin, kita telah amalkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, ya, yang berlaku ini walaupun pada zahirnya manusia, yang tapi pada hakikatnya siapa? Allah. Tuan-tuan diberi kelebihan, duitnya banyak, ilmunya banyak. Siapa yang kuasa?
Allah. Tapi apabila kita lupa Allah yang memberi, itulah kita berbangga. Aku pasal duit akeh, pasal aku kerja. Tengok, faham tak? Ayo gunakan akal tuan-tuan ya. Apalah tak kilo ini cuba bincang. Ya. Kalau Allah sebut surat Ar-Rahman ya fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mengapa manusia diberi nikmat salah gunakan? Masya-Allah. Sampai 33 kali disebut oleh Allah dengan kalimah yang sama, makna yang sama, tujuan yang sama. Siapa yang tak pernah baca fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Inilah di antara sebab-sebabnya manusia lupa Allah yang kuasa. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Orang yang beriman semua dalam kuasa Allah. Dalam penjagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Kita manusia, apa yang berlaku, yang kita lakukan itu semua Allah punya kuasa. Minta maaf lah ya yang nampak. Walaupun selai rambut, janggut, kalau yang mana janggut. Ada selai, 2 helai, 3 helai, ada yang banyak janggutnya sampai begitu. Itu siapa yang kuasa? Saya tanyalah. Orang yang janggutnya banyak, dia boleh berbangga ni. Aku pasal aku jaga kesihatan, janggut aku banyak. Tengok tu Pak Kiai tak ada janggut kan. Contoh dia. Misal kata. Ya. Ada janggutnya tapi cuma beberapa helai saja. Padahal semuanya kullun min indillah. Oleh kerana makrifat dia kepada Allah, dia lupa. Yang lagi-lagi tak faham ini kullun min indillah. Setiap yang berlaku semuanya adalah datang daripada Allah. Jadi engkau jadi orang kaya. Siapa yang kasih kaya? Bukan kerja kita. Boleh kiaskannya, kalau kau faham bahasa ini, seluruh nanti boleh selamat. Minta lah ibu-ibu yang ada, orangnya ia cantik, ia lawa, ia sukih. Dia berbangga. Yang mana kalau orang tu lawa, orangnya putih, siapa yang kasih dia? Siapa yang kasih dia? Kau boleh buat selai apa benda naik sahabat Bilal ceritakannya bidadari rebut-rebut hitamnya kulit Bilal itu direbut-rebut dan surga oleh para bidadari nak jadikan sebagai apa ni? Tai lalat. Tai lalat apa ni? Andeng-andeng. Pandai pun. Sampai kehabisan hitamnya Bilal dari surga ambil oleh semua bidadari. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita nak memahami la ilaha illallah itulah disebabkan dia baca tapi dia tak memahami bahasa ini. Dia baca la ilaha tapi salah gunakan. Tapi bukan tuan-tuan, tapi takut-takut macam lebih kurang. Ya. Kalau engkau jadi doktor, apa dia minta ubat baik? Itu pasal aku jadi doktor yang terpandai sekali. Tengok petintang. Ya berah. Doktor yang banyak seluruh dunia, doktor pakar, akulah yang paling baik. Ada sombong. Dia lupa. La ilaha illallah. Cantik. Dia lupa la ilaha illallah. Yang semuanya adalah dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga bulu roma dalam badan kita tu, kalau Allah tak izinkan nak tumbuh, nak buat, boleh tumbuh, boleh kau buat sendiri bulu roma itu. Balik. Kullun min indillah. Ini namanya ilmu makrifat.
Ya, kenal kepada Allah. Ya, syariat, hakikat, ada tarekat, marifat, hakikat ni baru dapat itu nanti ya. Kalau tak sampai ke arah itu. Ya. Dia datanya cukup mudah, tapi itulah sebenarnya. Aku jadi orang kaya pasal dulu masa muda aku kerja. Ya. Aku pandai jadi tukang besi, tukang kayu pasal dia lupa kepada kuasa Allah yang dia dikurniakan oleh Allah kelebihan itu ya. Tapi dia menganggap kerja dia lah yang memberi kesan. Itu namanya kita sudah menolak kuasa Allah. Tapi tak faham. Minta maaf lah. Kalau tuan dengar ni, tapi jangan berfikir yang lain baru nampak. Kalau tak nampak ni. Ini bukan semua orang dapat tahu. Belum tahu tuan-tuan yang datang sebenarnya boleh dapat, tapi tengok dia punya sepintas nampaknya harapan cerah tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada yang berbual. Ya, menumpukan segala. Tapi kalau ada yang berbual, ada yang merasa berbangga, itu nampaknya terkecuali. Takut tapi bukan pasti. Ya, pasal masih ada kuasa Allah lagi. Kita tidak boleh menentukan. Yang menentukan kesuhunya kullun min indillah. Ya, semuanya tak lari daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan kita semualah ya faham masa ini, walaupun ditakdirkan orang itu kat dunia derhaka macam mana pun, kita masih ada kuasa Allah. Besok orang yang derhaka itu, yang banyak dosanya, Allah nak masukkan dia ke syurga lebih awal daripada tuan-tuan. Boleh tak kuasa Allah? Kan tengok. Kita tak berani menghina dia. Hasilnya kita tak berani menghina dia. Kita tak berani membangga diri kita. Apa yang ada mesti kita akan masuk syurga pasal kita banyak amal. Mana tahu berbalik tadi. Orang yang banyak amal, besok sekali akhir-akhirnya, rupanya amal mereka kosong. Perasaan dia, aku dah banyak amal, berbangga. Rupanya besok di akhir-akhirnya, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Semua amalnya kosong semua. Alladzina dhalla sa'yuhum. Pasal dia lupa kepada Allah. Marifat tadi ya. Balik tadi ayat tadi ya, surah Az-Zuhruf angka 36 kata silap itu teman-teman merujuk ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling lupa kepada Allah, itulah dia lupa. Lupa apa yang berlaku itu semua dalam kuasa Allah. Kalau tuan-tuan boleh rujuk yadullah, misal katalah yadullahi fawqa aidihim. Kalau cerita bai'ah kan gitu ya. Yadullahi fawqa aidihim. Kuasa Allah, bukan tangan Allah tahu. Tapi ada golongan di akhir zaman ini, dia tak nak makna mutasabihat. Dia terus makna terus jelas tangan Allah. Wajullah, muka Allah. Ar-Rahmanu alal aras. Allah duduk di aras. Masya Allah, itu bahaya. Ini segolongan perosak agama berlaku di akhir zaman seperti ini. Masya Allah. Sebab itu ayo kita balik. Ya, kita balik, kesemuanya balik kepada Allah. Ada baiknya pun dari Allah. Jika terlibat benda yang tak baik, kita balik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampun kesalahan, kelalaian kita. Masih ada lagi kuasa Allah, yadullah tadi. Ya, fawqa ala aidihim, kuasa Allah ya berada di kuasa-kuasa makhluk. Jadi apa yang berlaku pada semua makhluk termasuk manusia, itu makhluk kan? Mahwal makhluk. Tak faham lagi ya. Masa saya nak dapat faham. Mahwal makhluk, al makhluk wa ma siwa Allah, termasuk manusia makhluk tak?
Tapi mengapa manusia mudah terpengaruh? Aku kaya pasal aku dulu kerja banyak. Tengok bahasa kan. Ya. Aku pandai jadi doktor pasal aku belajar. Daripada kecil lagi aku dah belajar. Dia lupa kepada kuasa Allah. Tapi dengan betul berfikir, tapi kalau tak berfikir memang tak masuk. Bukan mudah ni. Ya, nak dapat ini kena sebut lagi ya. Saya sebut dah tegur dah Taala. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbain. Ini pun kalau baca saya tak masuk. Allah tak jadikan manusia satu orang hatinya dua. Maknanya duduk majlis ilmu, dia dengar majlis ilmu tapi ingat duit, ingat sawit, ingat lah, itu namanya hatinya dua. Faham tak? InsyaAllah. Tapi itu jangan cabang. Kalau cabang nak masuk susah. Allah tak jadikan hati manusia dua. Kalau kita maknanya kalau kita dengar ceramah, bual pun jangan. Kalau kita elakkan daripada wirid-wirid pun jangan. Tumpukan betul-betul. Itu namanya Allah tak jadikan manusia hatinya dua. Bukan senang tau. Ya, bukan senang. Tapi insya-Allah Allah yang memberi, bukan manusia. Ialah kalau saya cuma berusaha menyampai saja. Yang memberi petunjuk bukan saya, Allah. Kalau saya cakap ni tuan tak faham, tak dapat. Ya. Masih juga lupa kepada Allah. Fa'ansahum zikrullah, itu dia ada ya. Dia lupa lagi kerana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang la ilaha illallah dia akan terus semua dalam kuasa Allah, termasuklah tadi la ilaha illallah yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah dalam tangan manusia. Maknanya apa yang dilakukan oleh semua makhluk semua dalam kuasa Allah. Orang tu nak jadi senang pun Allah yang beri senang. Orang tu nak jadi susah pun Allah yang memberi susah. Boleh macam itu? Orang yang berfikir dia baru dapat. Kalau tak dapat. Ya. Cakap macam ini, orang yang Allah kurniakan ilmu, dia baru berfikir. Tak semua orang tahu. Sebab itu Allah beritahu, nurun ala nurin yahdillahu linuri man yasha. Allah nak kurniakan ilmu ni, Allah yang Allah kehendaki. Kalau tak dikehendaki Allah, cakap macam mana pun jangan cakap. Dah 1000 kali cakap, ia ngomong wei. Loh, mana orang? Jangan cakap dalam majlis ilmu. Leh ngomong berpuluh puluh kali, saya ngomong sampai nyepros ngomongan, tapi saya ngomong, tapi bukan tuan-tuan lah, tapi ada juga makhluk yang macam itu. Ada tak? Kon sebenarnya ikut sunnah Rasulullah daripada 7 tahun sampai 70 tahun. Kon nganggo serban wang eleram. Ya berah itu. Baru nampak ya. Itu maknanya yahdillahu linuri man yasha. Baru nampak faham nanti. Ya. Serupanya semua dalam kuasa Allah. Kita tidak boleh berbangga. Itu betul masalah. Aku jadi sugih pasal duit aku akeh. Pasal duit aku akeh, pasal aku kerja. Akan semua tuan menafikan kuasa Allah. Faham tak Basin? Nanti tuan-tuan sambil balik, sambil duduk. Cakap ini kena merenung. Baru nanti Allah akan buka hati kita. Kata bahasa orang Jawanya, orang ketok kabeh mula-mula apa? Serowong-serowong. Tahu tak serowong-serowong? Din, Sudin. Belum buka nampak tapi serowong-serowong nampak. Itu ada harapan. Nek wis khatamallahu ala qulubihim, memang diomongin sampai ping 10, 20, 1000 kali pun ya sawaun alaihim sami mawon. Isik kaya ngono juga. Tapi utus sampean, tapi macam lebih kurang. Doa ya.
barulah nilainya tafakkur sa'atin khairun min ibadati alfi sanatin. Baru nampak berfikir sesaat dengan orang ibadah 1000 tahun lebih berharga. Berfikir sesaat, baru nilainya orang berfikir itu, baru dapat hidayah, baru dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu petunjuk ya. Masya Allah. Boleh? Ini belajar ilmu tauhid ini bukan hanya macam belajar yang lain tau. Belajar yang lain kita kena usaha belajar. Tapi belajar ilmu tauhid ni kalau tak sungguh-sungguh, tak semua orang diberi. Mana tahulah. Seperti tuan-tuan yang ada ini, tak tumpuan itu nampaknya az-zahiru yadullu al-batin. Boleh? Itu menunjukkan yang nampak, menunjukkan yang tak nampak. Yang tak nampak ni ilmu Allah yang beri, bukan manusia yang beri. Tapi macam mana boleh nampak? Tengok dia punya zahirnya. Kalau dia nampaknya dengar sungguh-sungguh, tak ada bual, yakin, dan cakapnya, perjalanannya, sikapnya, semuanya ada hubungkan dengan Allah kuasa. Kalau tak, nanti kita berbangga. Itulah tadi. Aku pasal waras, pasal aku jadi doktor. Aku doktor, bukan Allah yang menyelamatkan, yang jadi sihat. Tidak. Ubat Allah. Ubat itu apa? Duk menuai. Makhluk menulu kok bawangan ni. Jangan. Ubat itu apa? Makhluk. Makhluk itu masih Allah tak ada kuasa. Tapi mengapa kita masih yakin dengan makhluk termasuk ubat tadi ya? Contoh jangan ya, tahun berapa dulu? 50-an, 60-an dulu ya. Ada tak iklan dia? Ibu-ibu yang bijak bergantung kepada kotal. Ada tak? Pernah dengar dulu? Rumah berah. Ketawa. Kalau yang panas cakap ni dia terus masuk tu. Ibu-ibu yang bijak dia bergantung kepada kotal, bukan bergantung kepada Allah. Jadi kotal tu makhluk tak? Masuk kan? Tengoknya macam sikit-sikit masuk tu ya. Tak, saya ulang lagi ya. Ini iklan biar disiarkan oleh kerana para alim ulama menegur, akhirnya tak boleh disiarkan kan. Saya kan tak ada siarkan ya. Ada pernah dengar? Ibu-ibu yang bijak bergantung kepada kotal. Tak dengarkan ya. Cuba tuan-tuan yang sekarang ni berfikir. Bermakna Allah tak ada kuasa. Kotal ada kuasa. Kotal itu siapa? Makhluk. Di mana letaknya la ilaha il? Dah. Lari kan? Ini semua ya Allah. Ilmu makrifat ni bukan mudah kau. Ya. Itu hanya kuasa Allah. Tapi kalau tuan dengar macam ini, ada harapan serong-serong. Memang ada harapan. Nak wis khatamallah, seorang masuk langsung. Yes. Nampaknya wis termasuk ya khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Wis matane pinge kabeh ditutup, hatinya pun ditutup, habislah. Itu namanya orang tak ada ruang langsung. Ya, tapi orang yang masih ada ruang, saya sebut tadi, sekurang-kurangnya dia belajar la ilaha illallah, sekurang-kurangnya belum dapat 100% serong-serong, bunga-bunganya nampak. Ya. Bunga-bunganya nampak. Tandanya apa? Masih ingat Allah. Tandanya itu ya, masih ingat Allah. Aku dia bucu, kok apik teman, kok taat teman ya wis 20 tahun, anaknya 5. Dia sedih barang seneng. Itu masih kuasa Allah tu. Masih Allah masih mengkandaki supaya jadi isteri yang taat kepada si suami. Ini bukan semua orang. Ya. Kalau tuan-tuan dengar berfikir, ada harapan tau. Tafakkur sa'atin khairun min qiyami lailatin.
Sesaan kau berfikir dengan orang ibadah satu malam. Lebih berharga yang gunakan akal berfikir. Ya, tafakir qabla kalam. Engkau nak cakap pun berfikir, aku nak cakap ini apa untungnya aku cakap ya. Apa ruginya aku cakap. Tengok ya. Ada harapan tu. Ya. Tapi Nabi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Wis pelek-pelek lah, minta maaf cakap kasar ya. Fir'aun lah cakap kasar. Pasal dia tak beriman, ya tak? Siapa yang tak kenal Fir'aun? Ya. Sehingga tukang sihir terus spontan sujud kepada Allah. Amanna billah. Fir'aun masih menentang dia. Aku akan bunuh kau. Bermakna dia masih ada kuasa lagi. Dia lupa kuasa Allah. Ya, tapi lupa tukang-tukang sihir yang tali dilocakkan itu jadi ular 2 ekornya. Itu sihir. Tukang sihir boleh faham ada kuasa Allah, dia terus sujud. Tengok. Tapi Firaun khatamallah ala, ini contoh. Ya, boleh. Jadi kalau umpamanya ada orang itu dia bangga menggegei dulure Firaun, cakap itu dulure Firaun boleh tak? Jangan Firaun tu cakap kau Firaun, nanti dia marah lagi. Kalau engkau ni macam saudara Firaun. Mana tahu dia terguris hatinya. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Sebab itu bahasa jiwa bangsa ya. Itu bukan cakap aja tau. Bahasa jiwa bangsa. Maknanya kalau kita faham bahasa, jiwa kita, masyarakat kita akan berjalan lancar. Allah sentiasa pelihara dia, kawal dia. Pasal apa? Allahu Akbar. Dia balik semua Allah yang kuasa. Kalau nak lebih faham lagi senang tau. Apa dia? Ini pun tuan dah hafal kecepat. Tapi ayat ini meresat di jawab. Apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batil. Siapa yang tak faham ini? Semua dah faham. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ya Tuhanku, apa yang kau jadikan ke alam dunia, walaupun kita suka tak suka, semuanya ada rahsia. Kelak. Allah Ta'ala jadikan banjir di Selangor sana sampai berkorbankan rumah mohon. Itu semua kuasa Allah. Ingatkan orang-orang Batu Pahat, alhamdulillah tak banjir. Ngono kan? Syukurlah kepada Allah masih sayang kepada kita. Ingatkan, ya boleh. Itu masih ingat lagi kepada Allah. Itu namanya dia punya makrifat dia masih kuat lagi. Ya. Tapi nanti orang yang iman lemah, akulah aku yang ini. Dia nyalahkan manusia. Dia nyalahkan manusia. Masya Allah. Memang pada zahirnya begitu, tapi kita ada tapi selagi ya. Orang pun orang tu sakit, memang dia tak jaga kesihatan, mangane orang dicokok tak terusnya. Itu pada zahirnya, tapi pada hakikatnya Allah yang menentukan. Ya. Allah yang menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah jadikan hari ini tak hujan, siapa? Hari ini hujan sampai banjir, siapa? Tuh, mana ya? Orang ngerasane bojone sampean. Dina iki muka ceria, siapa ni padahal? Hari ini kok ada merengut. Balik. Lagi-lagi kalau benda yang menyusahkan kita, balik kita kuasa Allah. Allah nak beri ujian kepada kita. Mengapa kau bojoku dina iki kok merengut? Pasal apa? Nak uji kamu sebagai seorang suami, kau sabar tak? Boleh? Tapi nyalane sing wedok kadang-kadang. Ya. Kita lupa balik kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bukan mudah ya. Tuan-tuan dengar dan berfikir nanti balik tadi cakap Jawa serong-serong tau. Baru nampak sikit-sikit tau.
Belum nampak semua tau. Ya. Nampaknya kita nak marifat kepada Allah tu bukan sekaligus. Contohnya tengok, Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan. Cuba siapa yang baca sejarah, Allah turunkan Quran 30 juzuk sekali tepuk gunung tak? Tak kan? Daripada qala Allah Ta'ala, Nabi munajah di Jabal Nur, turun Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bukan sampai hampir separuh saja itu, tambah separuh ya. Tengok kan ada rahsia itu. Ya. Tak diturunkan sekaligus tak. Ya. Masya Allah. Itu ada rahsia. Ada muslihat. Apa yang dirancang oleh Allah Ta'ala tak ada yang membahayakan kepada manusia. Pasal itu Allah sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang ditakdirkan oleh Allah walaupun pada zaman kita tak suka, tapi ada muslihat yang kembali kepada kamu. Pada zamannya macam kita tak suka. Tuan-tuan sehat, tiba-tiba meriang rong dino turun dino. Pasal ada muslihat, pasal apa nak kena sehat, pasal petintang telok. Telok. Lupa. Nak tiba-tiba meriang rong dino turun dino, waktu ke selsema ke pening-pening. Alhamdulillah nak meriang kau yang ini rupanya. Kan baru ingat balik kepada Allah. Dengar pesanan Rasulullah. Khima yauman yukafiru dzunuba sanatin. Boleh? Lagi-lagi ada yang tak pernah dengar ya. Dengar pun Pak Dek ya. Khima yauman yukafiru dzunuba sanatin. Engkau sehat, ditakdirkanlah waktu ke selsema ke pening-pening dalam satu hari itu. Setahun dosa engkau disapu bersih disebabkan engkau pening walaupun 1 jam. Ada rahsia tak? Kalau tak, engkau nanti dosa engkau banyak sangat engkau pikul nanti ya. Pasal apa? Tak ada yang menghapuskan. Dari mana cara nak menghapuskan dosa engkau? Engkau dikasih pening. Ya, dia mumat-mumat. Boleh? Rumah ni jangan bual dia. Tiwai. Puju ni jina lagi marah. Ada rahsia. Alhamdulillah. Boleh? Puju ke jina lagi kok. Pak Leman puju ada, nampaknya Pak Leman ada harapan. Pada zahirnya dia ketawa tu ada harapan. Nak sing buat dia tak masuk itu. Ya. Puju ni marah kok kita. Guyu. Ketawa dengan dia. Ya. Puju ni marah kok guyu. Pasal apa? Balik pasal dia marah. Aku terima, dosa aku habis. Nek sing wedok sing dimarah, marah selana sing marah. Ingat ibu, dosa yang disapu bersih oleh Allah Ta'ala. Entek dosa. Nek ngono kadang-kadang bila abang nak marah lagi ya. Ngono ya tak? Dengar Bu. Tak seorang wanita bujune wis seminggu sebulan orang marah. Bila abang nak marah lagi ya? Gitu. Pas dia tahu nampak marah habis dosanya. Jadi kalau abang aku tak marah, dosa aku sepikul aja ni. Takut-takut aku mati besok bawa dosa. Boleh sampai ke arah itu. Tengok PC-nya macam tak sampai lah. Tengok PC-nya macam tak sampai. Masa baru cakap kerja dah 1 jam dekat. Tengok. Tapi kalau tuan-tuan dengar, fikir, berharga. Ya, berharga. Kesimpulannya lah ya. Kesimpulan apa dia? Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengamalkan la ilaha illallah. Jawabnya cakap Inggeris boleh? You no problem. Boleh? Kau tak ada sifat marah. Sing wedok marah pun kau senyum, alhamdulillah. Ketawa. Tak faham tak cakap ni? Ada orang dimarah kau senyum. Kau ni gila ke? Kau fikirkan, ada ke di sana ni kau senyum ni? Kau gila ke? Kan dia. Sebenarnya itu betul. Ya, pasal apa? Dia marah. Aku terima, menghapuskan dosa aku, habis dosa aku, tak payah aku sembahyang rajin.
Dia marah saja, habis dosa aku. Alhamdulillah. Bojone marah kok alhamdulillah, ada. Kalau kau paham, ketahu tau. Ada je bojone marah kok alhamdulillah. Masya Allah. Lagi-lagi kalau istri marah, sana ini namanya suami yang sejati, suami yang original punya suami. Boleh? Yalah. Saya dengarnya ada tak berbisik. Kasih ngomong kan, ya saiki jalan terang. Dia gulai salah wong. Tengok. Masalah. Dah. Sekianlah saja, saya panjang sangat ya. Tadi tazkirah macam ini ilmu makrifat ni sangat berharga. Jadi kesimpulannya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Kalau kita sebagai umat Islam suka menahan kemarahan dan suka memberi kemaafan walaupun dia salah, itu adalah menunjukkan orang yang imannya sempurna. Dengar. Balik itu ya. Kau nak tahu imannya sempurna, ya. Walaupun dia ada peluang nak marah, dia tak nak marah pasal ingat Allah yang kuasa. Boleh. Umumnya sing nampak tunjukkan sebenarnya nampak betul. Kalau kau tak faham cakap ini tak tahulah. Dan ngantuk betul lah. Siap-siap makanan siap rungolah buat betak buat tuku sate kamu ni. Siap makan dia ada nekal kucing. Bros. Marah tak? Marah. Telok di sini. Wis sia-sia ngaku baju sia-sia mutune wis sia-sia ne. Dia makan nekal kucing anak setan. Bros. Astagfirullahaladzim. Delok pisine lah. Nampak tak? Ya. Tapi orang yang marifat kepada Allah, alhamdulillah, ada rahsia. Apa rahsianya? Ada fikir ya? Rahsianya, kalau ibarat saya dah siap nak pergi, nak motor, nak jalan pergi betak, kok orang udan, takut-takut insiden yang jabatan kono tak? Fikir kono kan? Selama tak jadi eksiden, pasal apa? Aku tak jalan. Boleh. Sama itu fikirnya. Duh, kok meneng? Ya. Alhamdulillah. Mana tahulah kau sembahyang tahajud, sembahyang hajat malam, tiap-tiap malam tu nanti dapat dirasai tu nanti. Rahsianya ya. Orang marah kita tak marah. Bila ada peluang marah tapi kita tak nak marah. Boleh. Ya. Kalau ditakdirkan terlajak marah, astagfirullahaladzim. Aku mau dikuasai setan ya rupanya ya. Pasal apa? Dia marah, aku lawan marah. Itu mana orang itu sedang dikuasai oleh si syaitan. Faham tak faham kau punya masalah. Tapi saya cuba sampaikan begitu. Kalau Tuhan nanti sambil balik, sambil fikir, sambil duduk-duduk, ada harapan. Nanti mungkin daripada kau duduk nak ada berfikir, baru itulah Allah nak bukakan hatinya. Oh, kau yang ini rupanya ya. Kita nak tahu iman kita kuat ke tak kuat, iman kita tebal ke lipis. Nah, inilah caranya. Boleh? Kan az-zahiru yadullu alal batin. Kalau kita tengok orang Islam, tengok pakaiannya menutup aurat. Tapi nak soalan pendek sampai dua dengkul, itu kan nampak az-zahiru yadullu alal batin. Boleh? Kau nak orang lanang, nak orang kita yang menunjukkan, ya bukan kau pakaian, tapi kentol lagi sekali. Dibuka dan nunggang tu kan kita kentole putih ngono. Kayak bual karo sampean ni. Paham tak? Tak paham tak tahan ni. Lebih nganggo kain tutup, tapi sekali ni ngono. Masya-Allah. Ya. Tapi tak berfikir kalau begitu aku kena pakai stokin supaya kalau saya nanti tak saya naik motor atau kena betis saya tak nampak. Pasal manusia ni kalau orang lanang atau bukan orang lanang sampean, nek ketop dia punya kentol putih, dia bukan nampak kentol tu. Dia nampak dure kentol kaya apa ya.
Ketawa. Sudah ketawa dah. Dia nampak kentolnya putih tapi artinya bukan melok mata ni. Artinya duri kentol kaya apa ya ngono. Kalau ketawa faham tu. Kalau tak ketawa tak faham. Aku nampak. Apa dosa baru nampak itu. Nek orang dosa cuba baca qad afhal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum. Terus sambung. Kalau kau baca ini nampak tu orang yang imannya kuat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridu. Orang yang imannya kuat, benda yang sia-sia dia akan berpaling. Minta maaf lah, sia-sia ni kadang tak perasan. Kalau kita makan nasi, walaupun ada 2-3 biji dalam nasi, kita akan selamat makan. Itu namanya orang yang benar-benar beriman. Dia tak sia-siakan walaupun sebiji nasi. Soalnya saya tanya, sebiji nasi yang berapa puluh kali kau makan tinggal, kau boleh buat tak sebiji nasi sekali? Soal, jawab. Kau boleh buat tak sebiji nasi? Dia menang. Habis ni Raisa ngomong kau buang. Kalau kau fikir macam ni, sebiji nasi pun kita buat. Asal kita makan, kita sapu bersih sampai sahabat dapat mengenal. Ini pinggan Rasulullah pasal apa? Kalau makan sebiji nasi pun tak ada. Iki kadang-kadang gobres. Astagfirullahaladzim. Faham tak faham kau punya masalah. Ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah sajalah yang memberi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Al-Quran. Allahumma Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma nasina alimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal. Alhamdulillah. Barakallah.